Dan sekarang ini kita nak beralih kepada perkembangan skuad utama negara bimbingan Kim Panggon. Memang tumpuan terarah kepada pasukan negara kerana sesi latihan diteruskan lagi hari ini dengan sesi latihan rasmi. Untuk mengetahui apa perkembangan terkini tim Malaysia di sana, kita akan terus bersama dengan Fina Nasrum. Hai Fina. Okey, tadi kita dah sentuh tentang skuad bawah 23 tahun, tapi tentu ini pun salah satu perkembangan yang ramai nanti-nantikan. Fina boleh kongsi tak kalau ada perkembangan terkini skuad Malaysia, ada info terkini? Okey, hari ini 2 hari sebelum perlawanan yang ditunggu-tunggu aksi pertama bertemu dengan pasukan Turkmenistan, skuad negara mengambil pendekatan boleh datang untuk membuat liputan tetapi tiada sesi temu bual dibenarkan oleh jurulatih negara Kim Panggon. Jadi situasi ini sebenarnya terarah kepada hasrat Panggon sendiri untuk melihat ataupun memastikan anak buahnya tidak terganggu fokusnya kerana mereka memiliki tugasan yang cukup penting bertemu dengan Turkmenistan. Bukan sahaja perlawanan yang biasa tetapi misi mereka cukup besar. Mereka perlu memastikan kemenangan ke atas Turkmenistan walaupun di dalam ranking Malaysia berada di kedudukan lebih bawah jika dibandingkan dengan Turkmenistan. Tapi apa yang boleh saya simpulkan di sini, sekitar 15 minit yang diberikan oleh FAM kepada warga media untuk membuat liputan, seramai 21 pemain melewati sesi latihan di padang seperti biasa, tetapi apa yang menimbulkan keraguan apabila saya dapat melihat Syafiq Rahim dan juga Akhyar Rashid tidak bersama dengan 21 pemain yang lain. Mungkin mereka mengalami sedikit kecederaan yang memerlukan mereka tempoh untuk membuat recovery, tetapi saya yakin itu bukanlah kecederaan yang serius kerana nama mereka berada dalam senarai 23 pemain selepas aksi dengan Hong Kong tempoh hari. Okey, Turkmenistan pun adalah satu lawan yang kita tak pernah berjumpa dengan pasukan ni kan. Tapi mungkin kan Fina boleh ada input terkini daripada Turkmenistan sebab Turkmenistan tewas kepada Korea dalam Piala Asia pada kelayakan Piala Asia tahun lepas. Itu pada ketika Kim Panggon bersama dengan pasukan negaranya ya, Korea. Mungkin itu advantage Kim Panggon boleh berikan kepada Malaysia mengenai lawan mereka nanti, Turkmenistan. Okey, mungkin kita pasukan ataupun pemain tidak pernah bertemu dengan Turkmenistan, tetapi pengalaman yang dimiliki oleh Kim Panggon sendiri boleh dikatakan sebagai sesuatu yang cukup berharga untuk diguna pakai. Saya yakin masih ada barisan pemain yang sama dalam aksi kali ini dan itulah yang akan menjadi senjata rahsia kepada Malaysia untuk Kim Panggon menilai apakah kelebihan dan juga kekurangan pasukan Turkmenistan ini. Seperti mana setelah saya perkatakan, barisan pemain Turkmenistan dibarisi pemain-pemain yang memiliki fizikal yang cukup bagus, berbadan besar, jika dibandingkan dengan pemain-pemain negara yang lebih banyak campuran pemain yang bertubuh besar dan juga bertubuh kecil. Tetapi itu bukanlah boleh diukur sebagai kelebihan ketara kepada pasukan Turkmenistan kerana kita yakin untuk setiap fizikal pemain mereka memiliki kelebihan tersendiri untuk digunakan pakai dalam tempoh 90 minit. Ramai yang berkatakan Turkmenistan untuk ditewaskan adalah mustahil, tetapi saya masih yakin dengan apa yang ada pada Kim Panggon, dua aksi persahabatan yang dibuktikan tempoh hari, walaupun ia bukan aksi yang sebenar yang mahu kita lihat, masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, tetapi kita sudah pun melihat ada kelainan dalam pasukan Malaysia kali ini. Jadi itulah yang menjadi modus operandi kepada Panggon sendiri untuk membuktikan kelibat beliau mampu untuk mengubah stigma masyarakat Malaysia kepada skuad negara. Lagipun hanya 20 anak tangga je sebenarnya kerana kita berada di 154 kedudukan dan Turkmenistan 134. Tak jauh sangatlah sebenarnya kan Fina. Tapi Fina, selepas kemenangan dengan Hong Kong hari itu kan dan dua aksi persahabatan sebelum ni, Fina, apa yang Fina pemerhatian dan pengamatan Fina moral pasukan negara, keyakinan mereka, semangat mereka untuk turun pada Rabu?
Okey, Adeline, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan perbezaan 20 anak tangga ranking melibatkan ranking Malaysia dan juga Turkmenistan. Ya. Sebenarnya ranking kita selalu mendengar bekas jurulatih negara Datuk Khairi Raja Gobal sering memperkatakan tentang ranking tidak penting, tetapi ayat itu dimanipulasikan. Benar, ranking bukan melambangkan kekuatan pasukan itu. Jadi saya sendiri ada berbual bersama dengan Setiausaha Agong Konfederasi Bola Sepak Asia Datuk Winsor Paul berkenaan dengan ranking, di mana banyak juga negara yang manipulate dari segi aksi persahabatan mereka untuk mendapatkan ranking yang lebih baik, tetapi itu bukanlah pengukur yang sebenar untuk menentukan kekuatan pasukan itu. Jadi saya yakin di situ kita masih lagi ada peluang. Berbalik kepada persoalan Edin berkenaan dengan moral pemain selepas aksi persahabatan dengan pasukan Hong Kong, saya fikir mereka berada pada prestasi yang cukup baik dengan mood yang berbeza. Sudah pasti dua kemenangan akan memberikan suntikan semangat yang cukup bagus, walaupun ia hanyalah perlawanan ujian ataupun Kim Panggun hanyalah mahu melihat pemain-pemain yang selayaknya berada dalam senarai akhir 23 pemain, tetapi itu cukup untuk dijadikan sebagai pembakar semangat kerana mereka tahu tugasan mereka bersama dengan skuad kebangsaan kali ini adalah mengubah wajah bola sepak negara dan juga persepsi masyarakat terhadap bola sepak negara yang sering berhadapan dengan kekalahan setiap kali berhadapan dengan aksi-aksi yang cukup penting. Dan mereka juga perlu sedar selepas kekecewaan melibatkan skuad Brad Melanie menjadi tugasan utama mereka untuk memberikan sedikit penawar kepada pencinta bola sepak tanah air. Sekurang-kurangnya adalah buah tangan ataupun sedikit kegembiraan yang boleh diterbitkan oleh skuad senior dan sekaligus mematikan kekecewaan di atas apa yang berlaku pada skuad bawah 23 tahun negara. Betul, Fina, setuju sangat dan diharapkan perubahan itu akan menjadi kenyataan pada Rabu. Terima kasih, Fina.